Lepas kita baca hadis daripada An Abi Zar, daripada sahabat Nabi juga yang terkenal yang bernama Abi Zar radhiyallahu anhu. Kita cerita tentang Abi Zar, bahawa Abi Zar zaman permulaan dia sebelum Islam, dia ini merupakan qati'ut thariq, orang yang duduk di jalan dan dia akan samun orang yang lalu di laluan kampung dia, iaitulah kampung Bani Rifah. Malam ini insya-Allah tuan-tuan kita akan baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama seorang manusia yang cukup agung, nama manusia yang cukup disebut di rata-rata tempat, sehingga selalu kalau kita dengar di masjid-masjid tok imam, tok khatib baca khutbah, selalu kerap akan dibacakan dengan nama Sayyidina Abu Hurairah. Siapa dia tuan-tuan? Malam ni insya-Allah tuan-tuan kita nak kenal sikit siapakah dia Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad, gelaran yang diberi oleh Nabi kepada seorang sahabat dia ni, Abi Hurairah ni. Gelaran ni merupakan gelaran kerana Nabi Muhammad selalu tengok Abu Hurairah ataupun Abi Hurairah ni duk rajin, duk bermain dengan kucing. Dia selalu ambil kucing, duk pegang, duk urut bulan jubah dan sebagainya. Maka kerana tindakan dia itu, Nabi menggelarkan dia sebagai Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah, yang bermaksud bapa kucing. Kerana apa? Kerana kasih dan sayang dia kepada binatang. Tapi tuan-tuan, Sayyidina Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah ini mengalami zaman-zaman sebelum Islam dia juga. Dan dia lepas itu masuk Islam. Dan selepas masuk Islam ni, dia dengan Nabi umpama dengan bayang-bayang. Maksudnya dia dengan Nabi ni rapik semua Abu Hurairah. Sehingga itulah tuan-tuan, kerana rapik dia ni, dia di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang riwayat hadis paling banyak, iaitu sebanyak 5,374 hadis, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita nak kenal siapa dia tu. Sayyidina Abu Hurairah ni tuan-tuan, nama dia sebelum Islam ni adalah Abdul Syams. Abdul Syams ni bermaksud hamba matahari. Hamba matahari. Kemudian tuan-tuan, setelah dia masuk Islam, yang kata Abu Hurairah yang nama dia disebut sampai lah ni, nama dia sebelum Islam ni tuan-tuan, nama dia Abdul Syams. Kemudian setelah dia masuk Islam, nama dia ditukar oleh Nabi. Nabi bagi nama dia, Nabi bagi nama dengan nama yang cukup mulia, iaitu Abdul Rahman, hamba yang pemurah. Abdul Rahman As-Sakh Ad-Dawsi. Kerana dia ni dari satu kabilah yang bernama Ad-Dawsi. Dan kabilah Ad-Dawsi ni tuan-tuan, dulu ada satu ketua yang kita baca cerita dia dulu, bernama Tufail bin Amr. Tufail bin Amr dia mai daripada kabilah Ad-Dawsi ni, kemudian dia masuk Islam dengan Nabi. Kemudian bila dia masuk Islam, dia kembali ke kampung dia Ad-Dawsi ni. Orang yang pertama masuk Islam dan ikut dia adalah Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian bila dia masuk Islam tuan-tuan, Sayyidina Abu Hurairah ni ditukar nama oleh Nabi Muhammad menjadi Abdul Rahman bin Sakh Ad-Dawsi. Kerana dia ni daripada kabilah ataupun daripada kelompok satu golongan yang bernama Ad-Dawsi. Dan dia ni di kalangan sahabat yang rafiq dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia ni ada di antara golongan yang kita panggil sebagai ahli sufah, orang susah yang duduk di tepi-tepi masjid Nabi SAW. Kemudian dia ni merupakan orang yang hebat, dan di kalangan orang yang hebat bersama-sama dia ni tuan, yang setanding dengan orang yang hebat ni, ada beberapa nama tokoh yang hebat, yang segakan dengan dia, yang setanding dengan dia. Di antaranya tuan-tuan bernama Sayyidina Abdullah bin Umar. Juga tuan-tuan Sayyidina Anas bin Malik, dan juga isteri Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Di antara orang-orang yang banyak meriwayat hadis. Kemudian tuan-tuan, di antara nama lain adalah Jabir bin Abdullah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Ini adalah di antara nama-nama hebat yang hidup zaman dia, yang standing dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pun begitu tuan-tuan, zaman Sayyidina Abu Hurairah ni tuan-tuan merupakan zaman-zaman susah. Kerana dia dengan Nabi ini orang yang rapiq dengan Nabi, dan dia ni mengalami kesusahan. Susah Nabi adalah susah dia. Sehingga kadang-kadang dia ceritakan dalam hadis bagaimana dia dengan Nabi ni kadang-kadang sampai terpaksa ikat perut kerana kelaparan. Dan dia ni, Sayyidina Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia ni sampai kepada satu tahap dia lapar. Dia tunggu di tepi-tepi jalan. Kut-kut ada sahabat-sahabat Nabi ni yang mai tekuk dia, kemudian dia habaq nak mengaji. Kemudian
dia mengharapkan sahabat-sahabat Nabi ni ajak dia pergi rumah dan jamu makan. Sampai tahap yang macam tu. Kenapa? Kerana dia terlalu lapar. Beberapa kali kejadian yang berlaku. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar lalu, dia pun tanya tentang ayat Quran dengan harapan bila dia tanya, Sayyidina Abu Bakar ajak dia pergi rumah, Sayyidina Abu Bakar akan cerita dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar jamu dia dengan makanan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak buat begitu. Akhirnya lalu juga Sayyidina Umar pun dia tanya tentang ayat dengan harapan mudah-mudahan Sayyidina Umar panggil dia pergi rumah, ajak tentang ayat Quran yang dia tanya, kemudian Sayyidina Umar jamu dia makan. Sayyidina Umar juga tak buat macam tu. Akhirnya Nabi lalu, maka Nabi ajak dia pergi makan kerana Nabi tahu bahawa Sayyidina Abu Hurairah ni sedang kelaparan. Akhirnya Nabi ajak pergi rumah, maka Nabi jamu dengan susu. Ini kisah Sayyidina Abu Hurairah. Pernah satu ketika tuan-tuan, oleh kerana Sayyidina Abu Hurairah ni setelah dia masuk Islam, dia rasa bimbang kerana mak dia ni tak masuk Islam. Maka dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia selalu dan tiap-tiap kali dia ajak mak dia masuk Islam. Dia kata, wahai mak, jomlah masuk Islam. Mak dia tak mau. Ajak lagi minggu depan, mak, jomlah masuk Islam. Tak mau juga. Ajak kali beberapa kali, tak mau masuk Islam. Sehingga dia cerita pada satu ketika bila dia ajak mak dia masuk Islam, mak dia bukan kata-kata tak mau, mak dia mencaci Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abu Hurairah ni dia jadi sedih. Maka bila dia jadi sedih, dia pergi jumpa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia menangis. Dia cerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, duk ajak banyak kali dah, mak tak mau masuk Islam juga ni. Sekarang ni aku pulangkan mak aku pada kamu, minta Rasulullah, Tuan tolonglah doa. Mudah-mudahan Allah SWT bagi hidayah. Mudah-mudahan Allah bagi mak saya masuk Islam. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun doa kepada mak Abu Hurairah, ya Allah ya Tuhan, bagilah mak Abu Hurairah ni masuk Islam. Setelah Nabi Muhammad doa, maka Abu Hurairah pun balik ke rumah. Bila Nabi Abu Hurairah ni balik ke rumah, pintu tutup, tapi kedengaran masa dia balik ke rumah tu sampai ke pintu tu, dia dengar bunyi tapak kaki mak dia. Kemudian mak dia dengar bunyi tapak kaki dia juga. Kemudian dia kata ke Abu Hurairah, tak buka pintu lagi, dia kata kepada Abu Hurairah, duduk tangguh, jangan masuk. Duduk tepi pintu, jangan masuk. Maka bila Abu Hurairah tak masuk, dia pun tunggu tepi pintu tu. Bila tunggu tepi pintu tu, dia dengar daripada dalam bunyi ayat, seolah-olah ada orang sedang mandi. Kemudian duduk lama lepas itu, pintu pun dibuka. Maka dia melihat dengan wajah yang terkejut. Mak dia pakai kain, mak dia pakai baju, kemudian mak dia berkerudung dan sebagainya. Kemudian mak dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah mustajabkan doa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mak Abu Hurairah masuk Islam. Dan dia paling dalam keadaan dia menangis, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun kata kepada Nabi, ya Rasulullah, nak abang satu berita gembira. Aku nak abang satu berita gembira. Nabi pun kata, apa berita gembira tu? Mak saya dah masuk Islam berkat doa daripada Tuan Muhammad. Mak saya dah masuk Islam. Maka Nabi pun kata, alhamdulillah. Ucapan yang keluar pada Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah. Kenapa? Kerana Allah SWT bagi hidayah kepada mak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, hidayah yang Allah SWT bagi adalah hidayah yang cukup. Ada juga di kalangan sahabat-sahabat Nabi, walaupun dia duduk dekat dengan Nabi, dia tak masuk Islam. Contoh macam kita sebut dulu, Abu Jahal dan sebagainya, Abu Lahab dan sebagainya. Tapi berkat doa Nabi Muhammad SAW, maka mak Abu Hurairah ni memeluk agama Islam berkat doa daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian selepas daripada itu, Nabi minta, Sayyidina Abu Hurairah ni minta lagi satu doa kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan hamba, tolonglah doa supaya saya ni jadi manusia yang saya dan mak saya ni kasih kepada orang yang beriman, dan juga orang-orang yang beriman ni kasih kepada kami. Maka Nabi pun doa. Dengan doa, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah orang-orang Islam ni kasih kepada mereka, dan juga kasih kepada orang Islam. Dan akhirnya tuan-tuan,
Allah mustajabkan doa. Abu Hurairah ni dikenali dan dikasihi sehingga kelak ni semua yang sebut nama Allah akan tahu bahawa dia ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca cerita dia malam ni. Ni tuan-tuan, sebuah sikit cerita tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah tuan-tuan, dia wafat pada tahun 59 Hijrah ketika mana dia berusia 78 tahun. Dia dipanjangkan umur tuan-tuan sehingga usia 78 tahun dan dia meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 buah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini tuan-tuan kita nak baca hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajran qala an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqr wa ta'mulu al-ghina wa la tumhilu hatta idza balaghat al-hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sedekah yang mana satukah yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Laki-laki ini bertanya Nabi tentang satu sedekah. Sedekah yang paling yang macam mana paling besar ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia nak tahu sedekah lagu mana dalam banyak-banyak sedekah ni, sedekah paling yang macam mana paling besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda pun sebut, baginda bersabda, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat. Nabi kata, kalaulah kamu nak sedekah, kamu sedekah dalam keadaan kamu ni sihat. Maksudnya bila kita sihat, tak ada sakit apa-apa ni, waktu itulah Nabi kata waktu yang paling bagus, ataupun dalam bahasa Arab kita kata a'zamu ajran, paling besar ganjaran nak sedekah waktu kita sihat. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang ada sebagian orang bila dia sihat, kadang-kadang dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia sihat, kadang-kadang dia lupa yang bagi rezeki pada dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang bila dia sihat ni, kadang-kadang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi dia jadi kedekut dan dia tak mau keluar zakat dan sebagainya. Sebab tu Nabi pesan kepada kita. Kerana apa? Sebab ada di kalangan manusia yang dengan sihat yang Allah bagi tu, kadang-kadang dia jadi kedekut. Sebab tu Nabi pesan kepada kita semua, waktu yang paling bagus kita nak sihat, kita nak sedekah adalah waktu kita sihat. Nabi kata wa anta sahihun, waktu kita sihat. Kemudian Nabi pesan juga kepada kita, waktu mana lagi di kalangan kita yang nak sedekah ni, waktu mana yang paling besar ganjarannya. Maka Nabi habaq juga nak sedekah. Sedekahlah ketika mana kita masih tamak kepada harta dan adanya perasaan takut akan menjadi miskin. Nabi kata kita kalau nak sedekah, kita sedekah dalam makna kita ni tamak kepada harta. Duk simpan duit, duk simpan duit, duk simpan duit dengan harap hujung-hujung tahun ni boleh 100,000. Hujung tahun ni boleh 300,000. Waktu kita duk simpan duit tu, kita duk cermat, kita duk simpan, duk cermat tu, duk pekin duit tu, waktu tu adalah waktu yang paling besar ganjaran kalau kita nak sedekah. Waktu kita duk pekin duit tu, waktu kita duk simpan duit, kerana kita mengharapkan sesuatu. Contohnya, kita target lah nak buat apa-apa dengan 100,000, dengan 200,000, dengan banyaknya duit kita ni, kita nak buat sesuatu. Maka kita pun duk pekin duit kita tu, tak mau nak bagi bocor duit kita tu. Maka waktu tu Nabi kata, waktulah sedekah yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waktu kita takut kita ni nak jadi miskin. Waktu dalam hati perut kita rasa kalau sedekah tadi habis dah ada banyak tu saja. Dia orang nak minta pula dapat masjid kan. Waktu itulah dah waktu yang paling bagus untuk kita sedekah. Kemudian tuan-tuan, di antara waktu yang paling besar untuk kita sedekah juga adalah waktu kita bercita-cita untuk menjadi kaya. Waktu kita bercita-cita untuk menjadi kaya. Kemudian Nabi pesan kepada kita, Nabi kata apa? Wala tumbilu hatta idza balaghatil hulqum.
Nabi kata, janganlah kamu menunda dalam bersedekah sehingga nyawa sampai ke halqum, yakni kamu hampir mati, barulah kamu berkata, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, sedangkan ia sudah menjadi hak si fulan itu. Waktu nyawa dah sampai dekat nak meninggal dunia dah, waktu kita kata, tolonglah bagi kat sini, tolonglah bagi kat sini, tolonglah bagi kat sini. Kenapa? Waktu nak mati tu, harta tu dah tak boleh jadi hak dia lah. Sebab harta tu akan jadi pusaka dan akan dibahagikan kepada waris-waris yang tinggal. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, jangan menunda sedekah dan carilah waktu-waktu yang sesuai yang nak sedekah. Yang Nabi kata, bila sedekah waktu-waktu itu, a'zamu ajran, maksudnya kita akan dapat pahala cukup besar yang Nabi pesan, iaitulah sedekah dalam keadaan kita sihat. Waktu sihat sedekah. Kemudian Nabi pesan juga, ketika mana kita ni tamak kepada harta, kita tamak pada harta, kita duduk simpan, kita takut duit kita habis. Kemudian adanya perasaan takut, waktu mana kita takut harta kita dengan kita sedekah itu kita jadi miskin, dan waktu kita bercita-cita untuk menjadi kaya, kita cita-cita jadi kaya, waktulah kita sedekah. Waktulah sedekah yang paling bagus. Dan Nabi bagi amaran, Nabi pesan ke kita, janganlah kita tunda sedekah sehingga kita ni nyawa sampai ke hakum. Karena waktu tu harta-harta yang kita ada itu tak akan jadi milik kita dah, kerana akan jadi milik kepada orang yang tinggal, itulah waris-waris yang tinggal. Ini tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua mencari waktu terbaik untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedekah kita akan mendapat ganjaran yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kawan kita tanya tentang duit ajaib. Duit ajaib, saya pun tak tahu duit ajaib, tak pernah dengar. Nanti kita tengok macam mana kan duit ajaib kan. Tapi duit ajaib ni kita tak tahu mai daripada mana. Kita tak tahulah dia mai daripada, saya pun tak tahu, tak pernah ni baru dengar duit ajaib. Nanti kita cek tengok daripada mana duit ajaib. Kalau kata sumber yang Abu Aziz radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ulzid az-zaita wad-dahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Abu Aziz ni cerita, Nabi bersabda, Nabi kata apa? Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya minyak zaitun berasal dari tumbuhan yang diberkati. Nabi pesan kepada kita supaya kita ni makan minyak zaitun. Ada banyak di pasaran tuan, minyak zaitun. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sebeli botol kecil, harga sampai 100 lebih. Kita tak tahu lah. Tapi Nabi pesan kepada kita, kerana ini adalah di antara minuman ataupun apa yang Nabi makan. Nabi pesan kepada kita, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya minyak zaitun berasal dari tumbuhan yang diberkati. Hadis ni adalah riwayat At-Tirmizi dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Nabi pesan kepada kita. Yang kedua tuan-tuan, daripada satu hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata apa? Kana Nabi yuhibbul halwa awal asala. Aisyah kata, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan juga madu. Nabi suka benda yang manis-manis dan Nabi juga suka madu. Ada kawan-kawan kita yang beramal supaya tidak terkena penyakit jantung dengan izin Allah, minum dua benda ni, iaitu secamca minyak zaitun, secamca madu. Ada kawan-kawan beramal lah. Mudah-mudahan oleh kerana dia ni makanan yang diamal oleh Nabi, maka kita turut makan. Yang ketiga tuan-tuan, di antara satu riwayat